perlukah kita laksanakan dahulu dalam parti kita? Ana punya pandangan personal nampak macam perlu, dan nampak macam mungkin sampai masa sekarang kita boleh dan kena laksanakan. Sebab dalam konteks sekarang tidak ada pemimpin yang maksum melainkan hanya Nabi SAW sahaja. Maknanya kalau bahasa lebih mudah kita faham, maknanya semua kita ni tidak ada maksum, maknanya akan terdedah kepada salah, akan terdedah kepada silap. Hatta kalau bahasa lain yang tersebut, tak pelik kalau musuh boleh masuk infiltrate dalam parti kita, hatta syura sekalipun. Mana kalau tengok dalam sejarah kita pun, syura pernah Jebon masuk sampai ke syura. Ini anda nak sebutkan bahawa maknanya tidak ada siapa yang maksum. Kalau contoh kita ambil lah, kalau melakukan kesalahan tu katakan rasuah sebagai contoh, ataupun kesalahan tu jenayah katakan contoh. Jadi dalam konteks sekarang, kalau kita pergi adu kesalahan itu kepada SPRM, sebenarnya dia bukan tidak selesaikan masalah, tetapi dia akan bawa masalah lebih besar lagi. Katakan contohnya, anda tengok seorang AJK PAH Pusat ni dia rasuah, katakan contoh, na'udzubillah ni contoh je lah. Okay. Ataupun ahli syura sebagai contoh. Okay, ni contoh je, bukan sungguh ni. Jadi rasuah ni benda kena cegah, bukan benda yang boleh kita main-main. Anda nak cegah benda tu, dah beritahu dia, dah cegah dia depan-depan, dia buat tak tahu dah sebab dia pemimpin. Jadi adakah yang pertama, anda terpaksa biar je lah. Kalau biarlah dia rosak, sebab rasuah ni akan rosakkan semua, bukan dia seorang rosak. Option yang kedua, anda pergi buat aduan tu kepada SPRM bahawa si fulan ni rasuah. Pergi adu SPRM lagi tu. Jadi minta maaf anda sebut, sebab tu anda pernah sebut dalam beberapa pengisian, daripada report SPRM, baik jangan report. Sebab apa? Bila kita report SPRM, pihak balai ataupun pejabat SPRM yang terima report sebelum dia tengok orang yang berprofil tinggi. Dia tengok siapa dia, ahli syura. Tengok siapa dia, Dewan Harian PAH Pusat sebagai contoh. Kalau dia tengok, dia tak akan terus ambil tindakan. Dia mesti akan bincang dengan orang atas dia. Orang atas pula bila melibatkan high profile, dia akan bincang dengan orang lagi atas sampai ke pengarah SPRM Malaysia. Sampai sana, pengarah SPRM pun tak akan buat tindakan. Dia mesti tanya dulu pendakwa raya. Pendakwa raya tak akan buat, dia mesti akan tanya menteri. Dan menteri pula biasa benda macam ni, dia akan konsult hantar dengan PM sekalipun. Dan ni anda dimaklumkan oleh orang lama, kalau orang tu ada kes rasuah, sama dalam UMNO ke, pembangkang ke pada waktu dia jadi PM, kes yang macam ni tak akan proceed. Kau panggil dia, ni kamu punya file, ni kamu punya kes. Jadi bila panggil macam tu, kalau bahasa kita sebut, mana kena tutup hidung. Kalau kamu tak ikut aku akan proceed dengan kes ni, kamu akan malu, parti kamu juga malu, kamu akan masuk penjara. Ataupun kamu kena ikut arahan aku, kes ni aku akan pendam, aku akan simpan. Dia pun arah SPRM, jangan proceed. Dia arah pendakwa raya, jangan dakwa. Dia simpan file tu. Bahaya. Jadi kita pula hak yang ada nak pergi report SPRM, takut musuh pegang hidung pimpinan kita. Nak biar benda tu merosakkan. Ada orang beritahu Ana, cadangkan, dia kata, Ustaz, kita buat laporan disiplin lah. Okey, laporan disiplin ni saya rasa mungkin kita kena faham sikit struktur dan juga prosedur dia. Sebab laporan disiplin ni masa zaman Jebon, kita dah ada bukti pengkhianatan Jebon, nak jatuhkan, nak burukkan, serang pimpinan. Bukti tu memang konkret. 13 laporan disiplin kita dah buat. Proses nak dakwa melalui jawatan kuasa disiplin ni, yang pertamanya laporan tu mesti dibuat oleh kawasan atau dewan. Kalau kita secara personal yang bukan AJK kawasan sebagai contoh, ataupun bukan ada portfolio di peringkat kawasan ataupun dewan, impossible kita boleh dakwa pemimpin. Kita dakwalah, katakan kita boleh bawa melalui kawasan kita. Bila kita daripada kawasan, bila kita bawa, dia akan pergi surat tu kepada SU Agong. Dia bukan pergi pada presiden, dia akan pergi ke SU Agong. Itu proses dia dalam perlembagaan. Bila pergi kepada SU Agong, atas SU Agong nak proceed ke nak buang tong sampah atas SU Agong. Batu anda kata pengalaman lawan Jebon dulu kita ada bukti dah. Orang ni merancang untuk nak hentam presiden. Orang ni merancang untuk nak jatuhkan institusi ulama. Semua ada bukti. 13 kawasan yang buat laporan disiplin. Tapi pergi kepada SU Agong, SU Agong buang tong sampah dia. Dari segi kita punya perlembagaan, kalau SU Agong tak nak proceed, kita tak ada hak nak paksa dia. Sebab tu waktu tu 13 laporan disiplin kita buat. Lepas tu Ana pergi jumpa dengan Pak Daeng, bincang. Pada masa tu Ana ahli Malaysia Syura tu. Panjang dia bincang Pak Daeng. Pak Daeng kata, Ustaz, Ana tak boleh buat apa. Ana boleh proceed siasatan ini bila mana ada surat daripada pejabat agung. Dan masa tu SU Agong Datuk KJ. Kita dakwa dia pun masuk dalam dakwaan juga. Masa tu. Lepas tu hak geng-geng hak kita buat laporan disiplin tu semua geng-geng dia belaka. Jadi dua penggal. Masa Datuk KJ jadi SU Agong dengan seorang lagi lepas Datuk KJ tu. Dua penggal kita buat. 13 semua. Jadi bincang dengan Pak Daeng. Pak Daeng kata anda tak boleh buat apa.
anda kena tunggu surat daripada Pejabat Agung baru anda boleh proceed. Tapi sampai ke sub, benda tu tak sampai ke Pak Dai. Cegah benda tu sebab benda tu bahaya kalau kita biar habis jatuh ulama. Presiden pun dia nak jatuh sekali. Kita buat laporan dalaman, kita buat laporan tu, buat tuduhan itu, dia yang tentukan nak proceed ataupun tidak. Kita tuduh dia yang tentukan. Tu jadi pening. Okey, kalau disiplin kepada ahli bawah, yes. Tapi untuk pimpinan tertinggi tak boleh. Itu pengalaman anda sendiri. Contoh kita ambil itu boleh tahulah. Itu saya ambil kes tu melibatkan sabotaj parti daripada dalam. Akhirnya macam mana nak selesai? Akhirnya Ustaz Fazli Ibrahim, masa itu timbalan Ketua Pemuda Pahang, waktu tu buat demonstrasi. Demonstrasi itu sebenarnya demonstrasi serah memorandum laporan disiplin. Sebab serah senyap tahun siapa belah ke? 3 belah dah kita buat. Jadi akhirnya bila serah laporan disiplin secara memorandum terbuka depan Pejabat Agung ramai-ramai, barulah akhirnya diprosek. Tapi diprosek itu bukan melalui sistem disiplin. Diprosek itu melalui demonstrasi, kemudian berlawan secara terbuka, akhirnya Muktamar 2015 barulah benda itu boleh dihakimi. Itulah kalau bahasa mudah anda nak sebut. Kesalahan itu ialah kesalahan yang melibatkan masalah dalaman. Kalau dedah pun tak malu. Tapi bayangkan kalau contohnya pemimpin rasuah, kita nak buat macam mana? Kalau nak buat demonstrasi macam tu, bukan kata dia malu, kita pun malu sekali sebab parti kita. Jadi sebab tu, kalau kita ada wilayah mazalim ni dengan kita terap dalam konteks parti kita, jadi kalau ada kes macam tu, kita boleh adu kepada pihak wilayah mazalim lah, kalau tersebut istilahnya. Jadi lantik mungkin dalam muktamar kita lantik bukan saja AJK Bah Pusat dan seumpamanya, mungkin kita perlu wujudkan portfolio ini yang bukan daripada kalangan AJK Pusat, yang bukan dari kalangan syura, supaya dia independen. Maka kalau berlaku kes macam ni, kita pergi proceed di sana, tak perlu pecah keluar macam kes yang berlaku masa Jebong dulu. Jawatankuasa disiplin ni dia macam hizbah. Dalam konteks wilayah hizbah tadi, maknanya dia top down, pimpinan untuk disiplinkan ahli. Tapi bila ahli nak tegur ke pimpinan yang melibatkan isu-isu besar, sebenarnya jawatankuasa disiplin ni tak boleh main peranan. Itu bukan sahaja berdasarkan kita kata struktur dalam perlembagaan kita, dan itu juga merupakan realiti yang anda sendiri dah lalui sangat banyak kali dalam konteks parti kita. Terutamanya masa lawan Jabang tu sampai 13 laporan disiplin dibuat, dan Pak Daim bila panggil orang-orang yang kena tuduh. Pak Daim ni ketua lajnah disiplin. Dia panggil siapa dia yang kena tuduh, siapa dia, kepimpinan. Dengan selamba dia tak bagi. Maaf Pak Daim, anda sibuk. Pada akhir kata anda tak boleh buat apa. Dah kita panggil tu pimpinan. Tu anda ambil contoh lah konteks disiplin kita pada hari ini, dan saya rasa mungkin ramai ahli kita tak aware tentang proses tu dan juga pengalaman-pengalaman yang kita lalui dalam konteks disiplin dalam parti kita. Maksudnya kalau contoh wilayah mazalim ni, dia bukan bertembung dengan disiplin, tapi disiplin tu macam wilayah hizbah, tapi di sana perlu ada wilayah mazalim. Sebab kalau ada pertuduhan dan seumpamanya dalam keadaan kita ni nak perintah Malaysia ni, mana kalau ada kes rasuah penyelewengan, kalau kita dah jadi menteri di peringkat perintah Malaysia, kita jadi PM dan seumpamanya, kalau berlaku di kalangan pimpinan parti, tak perlu pergi pada SPRM. Tidak malu parti kita. Cuma kita boleh proceed dengan siasatan dalaman yang lebih bebas berbanding dengan jawatankuasa disiplin yang lebih bersifat top down, bukan bottom up. Itu anda punya pandangan lah. Sebab dalam Islam ni, bila nak laksanakan, dia bukan bergantung kepada kita, tetapi dia bergantung kepada keperluan. Bila sudah menjadi keperluan dan kita mampu laksanakan, maka kita boleh laksanakan. Itu cadangan. Jadi mungkin kita boleh fikir untuk lebih memperkasakan parti kita. Sebelum kita jadi pemerintah Malaysia ni, mungkin kita fikir dari segi kewajaran untuk laksanakan portfolio ini, supaya kalau ada masalah dalaman yang melibatkan integriti, jenayah dan seumpamanya, maka kita boleh proceed selesai secara dalaman, senyap-senyap orang lain tak perlu tahu.